dekat patung tu ada 5 tusukan jarum dan setiap jarum itu berbeza di antara. Gelap malam ditemani pelita. Pelita tersangkut di atas bara. Arina Hikayat tempat bercerita. Moga terhibur hati nan lara. Hai korang, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel Arina Hikayat. By the way, nama aku Syah. Hari ni aku ada satu cerita lah nak sharekan dengan korang. Tapi sebelum kita buat macam tu, make sure korang like, share dan subscribe. So cerita yang aku nak sharekan hari ni adalah berkenaan dengan sihir dan juga patung. Cerita ni di-sharekan kepada aku oleh seseorang yang bernama Man. Okay. Man ni dia merupakan salah seorang pekerja di syarikat swasta yang berada di Lembah Kelang lah. So, satu hari, Man ni dia pergi makan tau dengan kawan-kawan dia, makan tengah hari dekat satu tempat yang berhampiran dengan tempat kerja diorang ni lah. Time tu, diorang makan berempat. So, Man dengan 3 orang lagi rakan dia. So, tengah-tengah diorang makan ni, diorang pun sembang-sembang lah, bincang-bincang pasal satu kes ataupun kejadian isu dekat tempat kerja diorang. Isu pasal orang kata surat yang dihilangkan oleh diorang punya messenger ataupun kalau kita nak cakap office boy lah, lebih kurang macam tu. So tengah diorang sembang-sembang ni, tengah cerita-cerita, tiba-tiba salah seorang daripada diorang ni, nama dia Kak Ira tau. Kak Ira ni tiba-tiba macam, ya aku bodoh lah, kenapa aku bodoh? Dia macam meracau macam tu ataupun cakap benda pelik-pelik macam tu lah. Dan diorang ni pun macam, Kak Ira, kenapa ni? Yang kena salahkan budak tu lah, Kak Ira cuma nanti kena siapkan lah surat tu macam biasa, kena buat balik apa semua. Diorang cakap macam tu lah. Dan tiba-tiba Kak Ira ni jadi macam, korang lah ni, semua salah korang. Korang bodoh lah, korang pun sama lah, korang ni teruk lah, apa semua. Lepas tu diorang ni macam pelik lah, tercengang dengan kata-kata Kak Ira ni. Sebab diorang tu macam, kenapa nak salahkan kita orang pula? Salahkanlah orang kata messenger tu ataupun office boy tu, dia yang buat salah, kita orang tak buat apa-apa. Lepas tu Kak Ira ni tiba-tiba dia senyap dia. Lepas tu dia masuk lagi topik lain. Dia cakap, korang ni sama je. Dah lah semalam aku kena bantai dengan laki aku, kena sepak dengan laki aku balik malam. Dia tiba-tiba cerita benda yang tak pernah diceritakan dan orang kata memang tak masuk topik lah. Dia tiba-tiba cerita benda lain yang dah agak lain daripada topik apa yang diorang bincangkan sekarang. Dan tiba-tiba ada satu mesej masuk. Dan Kak Ira ni tunjukkan mesej kat telefon tu pada diorang, pada rakan-rakan yang lain, pada Man ni. Dan mesej tu berbunyi, kau jaga keluarga kau betul-betul, kalau tak nanti kau akan mati. Mesej tu bunyi macam tu. So Kak Ira ni jadi tambah lagi serabut lah kan, tambah lagi ke pening kepala apa semua. Dia lagilah jadi macam murung, diam, tak cakap apa-apa. So lepas tu diorang dah habis makan, diorang pun geraklah balik ke office. By the way, diorang ni kan 4 orang, tapi Kak Ira ni naik kereta seorang dan diorang yang 3 lagi ni naik satu kereta yang sama. So diorang pun pergi ke kereta masing-masing. Diorang tengah tuju kat kereta diorang ni. Okay, tiba-tiba Man ni dengan 2 orang lagi kawan dia dengar suara jeritan daripada kereta Kak Ira. Bila diorang paling je, diorang tengok Kak Ira tu dah menjerit-jerit, dah meracau-racau, apa benda ni, apa benda. So dah dalam keadaan yang macam histeria, macam tak keruan macam tu lah. So diorang ni larilah ramai-ramai terpa ke arah Kak Ira. Kak Ira okey tak? Kenapa ni? Dan Kak Ira tu time tu dia dah jadi macam serabut, macam histeria, sampaikan tudung yang dia pakai dah nak tercabut daripada kepala dia. Dia dah jadi tak keruan macam tu. Dan bila Man ni periksa ataupun dia tengok, dia nampak ada satu patung kecil dekat wiper kereta Kak Ira ni. Patung tu kecil je, orang kata beberapa inci je. Kalau kita pegang kat tapak tangan pun mungkin tak lebih daripada tapak tangan kita lah. So mungkin besar ni je. So dia memang kecil je. Patung tu berwarna putih ataupun memakai baju putih macam tu, ada kain putih. Dan ada bermuka, maksudnya patung tu bermuka lah, bermuka orang. Dan juga dekat patung tu ada 5 tusukan jarum dan setiap jarum itu berbeza di antara satu sama lain. Contohnya satu kecil, satu besar, satu panjang, satu pendek, macam tu lah. Dan juga ada titisan-titisan darah
yang terdapat dekat patung tu. So of course bila tengokkan patung tu, diorang semua jadi macam huru-hara, panik kejap, tak tahu nak buat apa. So Man ni dia pun telefon lah cikgu dia, sebab kebetulan Man ni dia belajar silat dan cikgu dia orang kata pandai juga berubat. So dia telefonkan cikgu dia untuk minta bantuan lah. So bila dia telefon, cikgu dia tanya macam ni. Okay, dia kata jangan usik patung tu. Cikgu dia dah pesan jangan usik patung tu. So diorang memang tak usik patung tu lah. Dan cikgu dia juga minta untuk talian telefon tu tidak diputuskan sepanjang dia cuba untuk orang kata meredakan atau membantu keadaan dekat situ lah. Dan sementara tu juga kawan dia ada panggil lagi seorang ustaz untuk tolong keadaan diorang dekat situ. Dan juga panggil member-member lain untuk datang ke situ lah, sebab office diorang kan tak jauh. So member-member dia pun datang untuk bantu keadaan kat situ juga. Sebab Kak Ira ni kan perempuan. So yang tadi keluar berempat, ada seorang je lagi perempuan. So dia tak cukup lah untuk cover kalau apa-apa berlaku pada Kak Ira ni. So diorang panggil member-member lain untuk turut membantulah. Dan bila ustaz ni sampai je ustaz tu dekat situ, tiba-tiba patung yang ada dekat wiper ni terbakar dengan sendirinya. Pup! Terbakar macam tu dan lenyap. Tak ada sikit orang kata kesan pun. Yelah, biasa kalau terbakar mesti macam ada abu ke, ada habuk-habuk ke, tak ada. Ni terbakar dan lenyap macam tu saja. So ustaz ni dia pelik lah. Dia kan baru je sampai, tiba-tiba patung tu dah terbakar depan mata dia. So dia kata saya baru je nak mulakan mengubat. So siapa yang bakar patung ni? So Man ni pun cakap lah, oh tadi saya ada minta tolong cikgu saya. Dan mungkin cikgu saya lah yang dah tolong bantu untuk bakarkan benda ni. Dan lepas tu dia pun cakap lah dengan cikgu dia. Cikgu dia cakap macam tanyalah, Man macam mana kejadian dekat sana, okey ke, ada apa-apa yang berlaku. Lepas tu dia kata lah, oh patung ni dah terbakar sekian-sekian dan ada seorang ustaz dah ada kat situ untuk bantu. So cikgu dia kata okey tak apa, kalau macam tu teruskan dengan ustaz tu akan bantu lebih lanjut. Dan cikgu dia putuskan talian lah. So lepas daripada tu ustaz tu tolong untuk pulihkan semangat Kak Ira ni. Sebab Kak Ira ni kan tadi dah meracau-racau, dah tak keruan, dah kena histeria apa semua. So dia tolonglah untuk bantu pulihkan keadaan Kak Ira ni. Dan menurut daripada ustaz tu, patung tu dihantarkan oleh orang yang sama yang hantarkan mesej kepada Kak Ira. Orang ni kita tak tahu siapa, cuma dia adalah orang sama yang hantarkan mesej tu kepada Kak Ira ni lah. Orang ni boleh dikatakan dengki dan iri hati dengan kebahagiaan Kak Ira dengan suami dan beserta keluarga. Dan dikatakan cuba macam merampas lah suami Kak Ira ni. Jadi dia hantar macam tu, dia bagi ingat macam nak bagi Kak Ira ni gila ke ataupun mereng ke, so that suami dia boleh tinggalkan Kak Ira ni macam tu. Pergi kat dia lah, kononnya macam tu. Lepas daripada tu Kak Ira ni pun okeylah berubat ataupun dipulihkan oleh ustaz tersebut. Dan Man kata mungkin Kak Ira ni dia ada terpegangkan patung tu, itu yang menyebabkan dia jadi histeria dan tak terurus macam tu lah. So itu je perkongsian daripada Man kat aku. Tapi kita boleh tengok lah dekat sini, hanya kerana dengki atas kebahagiaan orang lain, sanggup buat orang tu sampai menderita. Nasib baik Kak Ira ni orang kata sempat diselamatkan pada peringkat awal. Kalau tak, mungkin akan jadi lebih melarat. Kenapa kita nak bahagia di atas penderitaan orang lain? Boleh je cari kebahagiaan sendiri kan. Tak perlu pun orang kata nak rampas kebahagiaan orang lain, nak tengok orang tu menderita baru boleh rasa bahagia. So kalau kata korang ada cerita-cerita menarik yang nak dikongsikan, nak aku sharekan dengan orang lain, boleh je korang hantarkan dekat arinahikayat@gmail.com. So insyaAllah nanti aku akan baca dan aku akan sharekan dengan yang lain. So insyaAllah kita jumpa di video akan datang. See you next time.